Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Faris Hilmi bin Anwar, nombor metrik 268125. Tajuk kajian saya adalah implikasi COVID-19 terhadap perniagaan pasar malam dalam kalangan penjaja pasar malam di Gombak. Perniagaan merupakan satu bidang kerjaya yang menjamin satu pulangan yang lumayan. Bidang ini juga mulia di sisi Islam sekiranya setiap aspek urusan jual beli yang dilakukan berlandaskan hukum dan syariat yang telah ditetapkan. Di samping itu, bidang perniagaan dapat membantu menambah serta meningkatkan pendapatan isi rumah dan memperkembangkan tahap ekonomi sebuah negara. Sehubungan dengan itu, perniagaan penjaja pasar malam merupakan satu kegiatan yang sangat penting dalam sesebuah masyarakat dan banyak memberi kesan kepada kehidupan manusia. Kajian ini mengandungi dua aspek, iaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi ialah penjaja pasar malam menjalankan perniagaan ini untuk menjana pendapatan atau pendapatan sampingan bagi menampung kos kehidupan yang semakin meningkat. Contohnya, makan, minum, tempat tinggal dan pengangkutan. Seterusnya, aspek sosial adalah kerajinan seseorang untuk menceburi bidang keusahawanan melalui perniagaan penjaja pasar malam dan meringankan beban keluarga mereka. Perniagaan penjaja pasar malam telah memberi peluang pekerjaan kepada golongan yang rendah taraf sosioekonomi di Gombak. Ini juga dapat menerapkan kelebihan tenaga buruh di Gombak, khususnya pada individu yang rendah tingkat kemahiran dan taraf pelajaran. Isu mengenai pandemik COVID-19 ini semakin meningkat, menyebabkan rakyat mencari alternatif lain untuk mendapatkan sumbangan kewangan. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti sama ada pandemik COVID-19 ini memberi impak kepada penjaja pasar malam untuk berniaga. Buktinya, banyak peniaga dan penjaja kecil tidak dapat meneruskan operasi mereka berikutan arahan pihak berkuasa tempatan PBT yang mahu mereka menutup sementara perniagaan bagi mengawal penularan COVID-19 ini. Dalam menempuh era globalisasi ini, isu kewangan sering diutarakan tidak terkecuali dalam kalangan para penjaja pasar malam. Bagi mengurangkan tekanan ekonomi yang dihadapi, penjaja pasar malam perlu menangani masalah ini agar tidak mengganggu perniagaan mereka. Oleh itu, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP merupakan salah satu kesan kepada penjaja pasar malam yang tidak dapat berniaga. Kajian ini adalah untuk menjawab 3 persoalan. Yang pertama, apakah cabaran yang dihadapi perniagaan penjaja pasar malam semasa pandemik COVID-19? Yang kedua, apakah faktor-faktor untuk meneruskan perniagaan penjaja pasar malam semasa pandemik COVID-19? Yang ketiga, bagaimanakah wabak COVID-19 memberi kesan kepada perniagaan penjaja pasar malam? Objektif kajian ini dijalankan untuk menjawab semua masalah yang terdapat dalam persoalan kajian. Yang kedua, melihat kesan pandemik COVID-19 kepada perniagaan penjaja pasar malam di kawasan Gombak. Kajian ini adalah penting untuk menggalakkan sesetengah peniaga pasar malam untuk meneroka kaedah yang berinovatif untuk beradaptasi dengan keadaan terkini. Mereka perlu menjual produk-produk mereka atau atas talian melalui Facebook Live serta mengubah suai perniagaan dan diri mereka sendiri untuk mengharungi dan mengatasi cabaran dihadapi perniagaan penjaja pasar malam semasa pandemik COVID-19. Kajian ini juga untuk memastikan status perniagaan pasar malam dapat dikekalkan walaupun operasi perniagaan ini terganggu. Penjaja pasar malam adalah individu yang bekerja sendiri. Penjaja pasar malam dibahagi kepada 3, iaitu penjaja beredar, penjaja sementara dan penjaja statistik.
Penjaja beredar adalah seseorang yang dengan atau tanpa kenderaan pergi dari setempat ke setempat untuk mendedahkan, membahagi atau menyerahkan untuk jualan apa-apa makanan, minuman atau barang-barang dari apa saja. Penjaja sementara artinya seseorang kadang-kala mendirikan gerai dan menjual atau mendedahkan untuk jualan apa-apa makanan, minuman atau barang-barang dari apa-apa jenis di petak yang ditetapkan. Penjaja statistik adalah seseorang yang mendirikan gerai di sesuatu tempat awam atau tempat persendirian dan menjual atau mendedahkan untuk jualan apa-apa makanan, minuman dan apa-apa jenis. Dengan erti kata lain, penjaja beredar, penjaja statistik dan penjaja sementara merupakan penjaja berlesen yang mempunyai ruang perniagaan yang kekal atau tanpa ruang perniagaan kekal tetapi di lokasi yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Faktor-faktor untuk meneruskan perniagaan penjaja pasar malam semasa pandemik COVID-19 adalah meningkatkan taraf hidup dan pendapatan. Hasil pendapatan yang diperolehi daripada perniagaan pasar malam telah berjaya meningkatkan pendapatan keluarganya. Dengan ini, taraf hidup mereka telah berjaya ditingkatkan. Yang kedua, memudahkan penduduk membeli barang keperluan. Lokasi pasar malam di Gombak kebanyakannya berdekatan di kawasan perumahan. Ini satu kelebihan kepada penduduk di daerah Gombak untuk membeli barang keperluan dapur seperti ikan, daging, ayam dengan mudah. Yang ketiga adalah menyediakan barangan segar. Barangan segar ini adalah kebanyakan pengunjung pasar malam gemar membeli di sini kerana barangan yang dijual seperti sayur-sayuran, buah-buahan merupakan hasil yang baru dipetik dari kebun atau ladang. Cabaran-cabaran yang dihadapi perniagaan penjaja pasar malam semasa pandemik COVID-19 ini adalah tidak dapat meneruskan perniagaan pasar malam. Ini kerana Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP membabitkan larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai. Yang kedua, cabaran lain perniagaan penjaja pasar malam ini adalah cuaca. Penyediaan pusat penjaja pasar malam merupakan keperluan utama bagi mereka supaya cuaca buruk seperti hujan lebat tidak menjejaskan perniagaan mereka. Di samping itu, cabaran lain adalah susulan prosedur operasi standard, iaitu SOP yang terlalu ketat. Selain itu, kebanyakan pasar malam tidak sesuai untuk dipagarkan kerana keluasan yang terhad. Jika jarak sosial dipraktikkan, sebahagian besar penjaja dan peniaga tidak dapat berniaga kerana bilangan gerai yang terhad. Hipotesis ini adalah satu penyataan yang boleh diuji. Terdapat dua hipotesis dalam kajian ini adalah hipotesis nol. Hipotesis ini adalah andaian yang menyatakan tiada hubungan antara dua pemboleh ubah dalam satu fenomena. Yang kedua adalah hipotesis alternatif, iaitu andaian yang menyatakan wujud hubungan antara dua pemboleh ubah dalam satu fenomena. Dalam mengumpul maklumat dan data, penyelidik menggunakan dua sumber, iaitu data primer dan data sekunder. Melalui data primer ini, pengkaji mendapatkan data dengan peneliti secara langsung daripada sumber melalui kerja lapangan yang dilakukan. Data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh daripada media perantaraan dan merupakan sumber data yang sedia ada. Melalui kajian ini, pengkaji menggunakan data sekunder seperti buku, akhbar, internet dan jurnal. Dalam borang soal selidik ada dua bentuk, iaitu soal selidik terbuka dan soal selidik tertutup. Soal selidik terbuka ini adalah
responden menjawab mengikut kehendak emosi, idea dan pendapat masing-masing. Soal selidik tertutup ini adalah mengandungi jawapan yang ditetapkan. Kaedah pungutan maklumat dan data yang digunakan oleh penyelidik adalah kaedah tinjauan. Kaedah analisis data yang digunakan penyelidik adalah statistik deskriptif. Peralatan yang digunakan dalam kajian ini adalah komputer, Microsoft Word, SPSS dan Microsoft Excel. Sasaran kajian yang digunakan oleh penyelidik adalah dua. Yang pertama responden, yang kedua adalah sampel. Kawasan kajian yang dilakukan ini di Gombak, Selangor. Jangka masa kajian adalah pada 25 November sehingga 24 Disember 2020.